Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Husna binti Khairuddin, nombor matrik 055195, merupakan pelajar semester 4, ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian. Saya akan menerangkan tentang adab bertaris di dalam kitab Adab Muta'allim. Baiklah, sebagai adab seorang murid, hendaklah dia membersihkan hati daripada kotoran bagi memudahkan penerimaan ilmu, mengingatinya dan juga mengembangkannya. Selain itu, hendaklah dia redha dengan kekurangan makanan dan bersabar atas kesempitan hidup sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Poin yang ketiga, adab sebagai seorang murid kepada seorang guru. Seorang murid hendaklah merendahkan diri terhadap gurunya dan juga mematuhi suruhannya, seperti mana seorang pesakit mematuhi nasihat seorang doktor pakar. Yang keempat, seorang murid hendaklah memandang gurunya dengan pandangan yang tinggi dan penuh hormat. Hal ini kerana ia lebih mendatangkan manfaat dan menjadikan setiap perkara yang didengarinya daripada guru tersebut melekat dengan baik dalam fikirannya. Imam Asy-Syafi'i berkata, ketika aku bersama Imam Malik rahimahullah, aku akan menyelak helaian kertas dengan perlahan-lahan supaya tidak didengarinya. Lantaran itu, hormat akan kehebatannya. Al-Rabi' juga pernah berkata, demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Imam Syafi'i memandang ke arahku. Lantaran itu, hormat akan kehebatannya. Baiklah, seseorang murid hendaklah berusaha mendapatkan redha gurunya walaupun ia bertentangan dengan kehendaknya. Seterusnya, janganlah dia menyebarkan aib gurunya itu. Sekiranya seorang murid itu mendengar umpatan ataupun sesuatu yang buruk berkaitan guru kita, hendaklah dia menjawabnya, iaitu mempertahankan gurunya itu. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia meninggalkan majlis atau tempat tersebut. Seterusnya, janganlah dia masuk ke dalam bilik gurunya itu kecuali setelah diberi keizinan. Seterusnya, apabila dia masuk ke dalam kelas, hendaklah dia memberikan salam dengan suara yang dapat didengari oleh mereka dan hendaklah dia mengkhususkan ucapan salam itu kepada gurunya sebagai tanda penghormatan yang lebih. Begitu juga apabila ia ingin meninggalkan kelas itu, dia harus memberi salam. Baiklah, poin yang seterusnya, seorang murid harus berusaha untuk duduk berhampiran dengan guru supaya dapat memahami kata-katanya dengan lebih sempurna. Namun dengan syarat, tempat duduknya itu tidak melampaui ketinggian tempat duduk gurunya. Seterusnya, seorang murid hendaklah menjaga adab bersama teman-temannya dan orang ramai yang hadir di dalam majlis ilmu tersebut, kerana perbuatan menjaga adab semasa majlis itu menjadi bukti bahawa dia juga menjaga adab dengan gurunya dan menghormati majlis itu. Selain itu, hendaklah dia duduk di tempat yang dihaskan untuk pelajar sahaja, bukan tempat yang dihaskan untuk guru. Baiklah, seterusnya, janganlah seseorang murid itu ketawa ketika berada di dalam majlis dan elakkan bercakap tanpa keperluan. Juga jangan melakukan sesuatu yang sia-sia dengan anggota tangannya atau selainnya. Dan janganlah dia berpaling tanpa keperluan. Hendaklah dia menghadap gurunya dalam keadaan yang diam dan bersedia mendengar sesuatu ilmu pengajian tersebut. Seterusnya, janganlah seseorang murid itu tergesa-gesa dan mendahului gurunya dalam mensyarahkan atau menjawab sebarang persoalan kecuali dengan persetujuan gurunya. Hal ini kerana ia menunjukkan kelebihan penuntut ilmu tersebut.
Seterusnya, janganlah dia membaca di hadapan guru tatkala guru tersebut dalam keadaan tidak bersedia, iaitu memikirkan perkara yang lain ataupun ketika dalam kesedihan, mengantuk dan pelbagai lagi keadaan yang menyukarkan dan menghalang guru tersebut daripada memberikan penjelasan. Baiklah, seterusnya, jangan bertanyakan soalan di luar tajuk ataupun konteks, melainkan jika diketahui bahawa perkara iaitu persoalan tersebut tidak dibenci oleh guru. Poin yang seterusnya, janganlah mendesak dengan melampau guru tersebut untuk menjawab setiap persoalan yang ditanyakan. Hendaklah dia cuba mencari masa yang sesuai untuk bertanyakan soalan, seperti ketika masa lapang guru tersebut atau dalam keadaan yang baik untuk ditanyakan sesuatu soalan. Selain itu, tatkala mengajukan persoalan, hendaklah dia berlemah lembut dan mengelokkan percakapannya. Janganlah dia berasa malu untuk bertanyakan soalan yang menjadi kemusykilannya. Bahkan, hendaklah dia meminta guru tersebut memberikan penerangan dengan sejelas-jelasnya. Apabila guru bertanya kepadanya, "Adakah kamu faham?" maka janganlah dia menjawab ya, melainkan dia benar-benar faham dan jelas akan maksud yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini kerana sekiranya dia berbohong, iaitu mengatakan dirinya faham sedangkan tidak, nescaya hilanglah kefahaman yang sebenar daripadanya. Seterusnya, apabila guru menceritakan sesuatu permasalahan atau sebuah cerita yang sudah pun diingatinya, hendaklah dia tetap memberikan tumpuan dan mendengar dengan baik seolah-olah dia tidak pernah mendengar atau mengingati cerita tersebut sebelum ini. Poin yang seterusnya, sekiranya hubungannya dengan guru itu menjadi renggang ataupun dingin, hendaklah dia memohon maaf dan menzahirkan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya. Hal ini kerana tindakan tersebut lebih bermanfaat kepada agama dan dunianya, bahkan lebih mententeramkan jiwanya. Ada pepatah yang menyebut, sesiapa yang tidak mampu bersabar akan pahitnya pembelajaran, nescaya kekallah dalam buta dan kejahilan di dalam tempoh yang lama. Baiklah, seterusnya, apabila seseorang murid datang ke majlis pengajian lalu mendapati gurunya tiada, hendaklah dia menunggunya dan janganlah dia meninggalkan atau ponteng kelas pengajian tersebut. Baiklah, selain itu, sekiranya murid mendapati bahawa gurunya sedang tidur, janganlah dia mengganggu supaya terjaga daripada tidur. Bahkan, hendaklah dia bersabar, iaitu menunggu sehingga gurunya bangun daripada tidur atau dia bereda meninggalkan majlis. Sebaik-baiknya dia bersabar sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Kemudiannya, hendaklah dia bersungguh-sungguh memahami, iaitu syarahan apa yang telah dihafaznya, serta hendaklah dia berpegang, iaitu menuntut ilmu dengan sebaik-baik guru yang disifatkan dengan sifat-sifat sebelum ini pada setiap bidang ilmu yang dipelajarinya. Seterusnya, adab murid dalam pemikiran pendidikan sufi bersumberkan kitab adab terhadap guru. Yang pertama iaitu menghormati syekhnya ataupun gurunya. Ini bermaksud rasa hormat terhadap calon gurunya adalah yang sesuai dengan pemikiran pendidikan Islam, dengan rasa hormat pelajar terhadap gurunya. Bentuk-bentuk rasa hormat dan penghormatan ini bervariasi untuk merangkumi pelajar yang berdiri untuk gurunya ketika memasuki kelas dengan wajah yang benar dalam penghormatan, mencium tangan gurunya dan duduk di badan pelajar untuk mencari ilmu. Tidak berbaring, tidak sibuk dengan pergerakan jari atau kakinya, dan dari etika dia juga menghormati majlis gurunya itu dan komitmennya untuk menenangkan dan ketenangan di dalam dirinya. Dari etika dia juga memperhatikan dan mendengarkan pengetahuan yang diberikan kepadanya dan keinginan untuk
untuknya dengan sepenuh hati. Yang kedua, bahawa calon itu menyerahkan kepimpinannya kepada seseorang syekh atau guru yang berpendidikan, mempunyai ciri-ciri bimbingan. Yang bermaksud, bendera pemikiran sufi dalam surat dan tulisan mereka mengharuskan calon untuk mengambil seorang syekh atau guru yang akan membimbingnya ke jalan sufi dan mempermudahkan jalan untuknya. Ibnu Arabi berkata, apa yang perlu bagi seseorang syekh atau guru adalah petunjuk, kerana orang yang mencari pengetahuan tentang Tuhan tidak mencapai tujuannya kecuali dengan menemani seorang guru atau syekh. Ibnu Arabi disebutkan dalam risalah Nafais Al-Irfan bahawa barang siapa yang menemukan orang tua telah menjadikan jalannya mudah untuknya, dan barang siapa yang tidak menemui syekhnya atau gurunya, dia tidak menemukan hatinya, dan barang siapa yang tidak menemukan hatinya, maka dia telah kehilangan Tuhannya. Yang ketiga iaitu mengikuti etika atau akhlak sufi atau guru, iaitu pengubatan dan pemulihan rungutan. Imam Al-Ghazali memberi amaran kepada calon atau murid yang ingin kembali kepada Tuhan dengan bertaubat dan berjanji kepadanya bahawa dia tidak akan kembali kepada dosanya. Seterusnya, sejujurnya seperti yang ditunjukkan oleh Al-Junaid tentang pentingnya berpegang pada calon yang ingin bersikap jujur. Jadi dia berkata, aspirasi yang ikhlas bebas dari ilmuwan yang berusaha menjelaskan, melihat wajah kebenaran dan menjauhkan diri daripada pandangan yang negatif. Seterusnya, kepercayaan yang kukuh tanpa bid'ah. Seterusnya, pengabaian kecurigaan yang mewarisi kekejaman di hati. Seterusnya, kegigihan dalam mengingati dan meminta pengampunan atas kepentingan yang ada dalam menghapus dosa dan peranan mereka dalam kesucian akal. Poin yang seterusnya ialah belajar ilmu-ilmu syariah daripada guru bersumberkan kitab yang sama, iaitu adab terhadap guru. Baiklah, poin yang penting untuk disampaikan ialah ia tidak boleh bergaul dengan anak-anak dunia yang melanggar jalan kerohaniannya. Maksudnya, Ibnu Arabi memperingatkan para pengikutnya untuk menemani mereka yang menjadi perhatian mereka untuk mengelilingi diri mereka dengan wang dunia dan bersaing dengan orang-orang yang mengumpulkan wang dengan perbelanjaan menyembah Tuhan dan ketakwaan. Jadi dia berkata, janganlah menemani persaing di dunia ini. Hal ini kerana mereka mengambil hati anda atas nama Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya, pentingnya seseorang murid dalam bimbingan guru agar tidak terjerumus dalam unsur-unsur negatif seperti itu. Poin yang terakhir, para sufi melalui sastera pendidikan sebelumnya menekankan pentingnya persahabatan dengan murid, iaitu guru dengan murid. Dan dengan itu mereka bersetuju dengan kebanyakan pemikir Muslim yang telah menekankan pentingnya persahabatan untuk pencarian ilmu. Hal ini kerana ia memiliki pengaruh yang besar pada kepribadian, moral dan tingkah lakunya. Mereka mewajibkan pencari ilmu untuk memilih teman-temannya yang terkenal dengan ketakwaan dan kebenaran agar dapat mengangkat akhlaknya dan dibezakan oleh tingkah lakunya. Wallahu alam. Jadi di sini sahaja pembentangan saya berkaitan adab murid terhadap gurunya. Wallahu alam. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.